Azbata binti Haji Muazzawawi dan kawan saya Nak Azlina binti Syukur, pelajar USM tahun 2012-2013. Kami nak bantuan Ustaz untuk assignment kami lah hubungan etnik. Kami percakapan saya buat pada hari ini pada pukul 10 pagi. So dia Ustaz uraikan apakah maksud yang dimasukkan dengan kebahagiaan dalam agama Islam. Apa pendapat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan kerana sudi berkongsi ramah dalam proses menyiapkan assignment yang telah ditetapkan. Jadi beberapa perkara yang ditekankan dalam hubungan etnik, khususnya di keadaan dalam keadaan Malaysia ni yang mempunyai pelbagai kaum, bangsa, agama yang berbeza. Jadi soal kebahagiaan dalam arti kata hubungan etnik ini ialah mahu tak mahu, nak tak nak, setiap manusia ini sama ada berbeza dari segi bangsanya, agamanya, jantinanya, latar belakangnya. Kebahagiaan adalah menjadi fokus tujuan kehidupan ini. Jadi dalam agama Islam, kebahagiaan itu diukur kepada dua perkara, iaitu kebahagiaan di dunia dan yang lebih penting lagi ialah kebahagiaan di akhirat. Berbalik pada bahagia di dunia ini, bahagia di dunia ini Nabi tekankan bahawa bukan semestinya harta manusia menjadi bahagia, bukan semestinya dengan pangkat manusia menjadi bahagia, bukan semestinya dengan keturunan manusia bahagia. Ramai orang yang kaya, ramai orang berpangkat, ramai orang yang mempunyai harta benda, jawatan dan sebagainya, keturunan yang mulia, tapi mereka juga tetap bahagia. Kerana apa? Punca kebahagiaan ialah letaknya apabila mereka itu dilapangkan dadanya oleh Allah Ta'ala supaya mensyukuri apa yang Allah kurniakan kepadanya. Maknanya dalam Islam, bahagia letaknya di hati. Ukuran kebahagiaan seorang itu letaknya di hati, menentukan tahap rasa tenang dalam diri seseorang itu. Kita kaya tapi kalau kita sakit, tak ada sendiri nak makan, nasi tak bahagia, kan? Begitu. Dan bahagia di akhirat ini, mahu tak mahu, panduan kita ialah balik pada sunnah Nabi dan Al-Quran itu sendiri. Sebab itu Nabi SAW, Al-Quran ajar kita supaya kita ni jangan lupa berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Orang yang bahagia di akhirat bila dia dapat perluasan daripada neraka dan masuk dalam syurga. Itu pandangan saya lah berkaitan kebahagiaan dalam konsep Islam sendiri. Ya. Okey Tuan, terima kasih atas apa yang ditekankan oleh Ustaz tadi lah. So untuk soalan kedua Ustaz, saya nak tanya juga kepada Ustaz lah, apa yang dimaksudkan juga dengan keadilan lah dalam agama Islam ni, dalam ketika etnik, untuk hubungan etnik. Dalam hubungan etnik di Malaysia ni, isu keadilan ini adalah menjadi tulang belakang terhadap kesepahaman, perpaduan, kebahagiaan dalam memelihara hubungan etnik yang ada di Malaysia khususnya. Kerana tanpa keadilan dalam kehidupan, maknanya akan berlaku penindasan dan kezaliman. Sebelum daripada itu, suka untuk saya ingatkan, tekankan bahawa maksud keadilan dalam Islam ialah meletakkan satu perkara itu di tempatnya. Meletakkan satu perkara itu di tempatnya. Maknanya meletakkan satu hak itu pada tempatnya. Baik, dalam hubungan etnik ini, soal keadilan adalah soal kemanusiaan. Maknanya keperluan setiap manusia untuk diperlakukan adil kepadanya. Hari ini kalau kita tengok macam-macam soal minoriti, tuntutan memohon minta keadilan dan sebagainya. Dan dalam hal ini Islam telah pun menggariskan keadilan dalam Islam, iaitu keadilan dalam Islam apabila kita meletakkan sesuatu itu pada haknya, pada tempatnya. Contoh, bila hak sebagai seorang Islam
maknanya dia mesti memelihara kewajipan sebagai seorang Islam. Hak seorang Islam, hak orang Islam, dia memeliharanya, memenuhi tuntutannya sebagai orang Islam. Maknanya itu hak dia, kerana dia berhak untuk mengamalkan agamanya. Ya. Jadi perkara ini, tuan dan puan, kalau saya perhatikan sebenarnya soal keadilan ini sangat penting. Ya. Kerana apa? Bila sesuatu perkara itu tidak diletakkan di tempat yang betul, haknya pada tempatnya, akan berlakulah penindasan dan kezaliman. Risiko keadilan, risiko tidak berlaku adil ialah akan berlaku penindasan. Maka di sana bila berlaku penindasan akan berlakulah kemungkinan huru-hara, berlakulah mungkin peperangan, berlakulah keadaan yang menyebabkan keadaan kekacauan yang boleh menyebabkan hubungan etnik antara kaum, antara agama, antara bangsa tu boleh menyebabkan bercelaru dan boleh menimbulkan keadaan yang lebih buruk lagi keadaan tersebut. Terima kasih Ustaz. Seterusnya adalah apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan dalam konsepnya agama Islam, Ustaz? Dalam hubungan etnik Malaysia ini, perpaduan menjadi tulang belakang terhadap kemajuan, terhadap proses-proses kerukunan dalam hubungan. Islam bawa contoh yang cukup banyak dalam konsep perpaduan. Bila kita sebut perpaduan, di sana kita tak boleh elak unsur-unsur persefahaman, unsur-unsur pengorbanan, unsur-unsur kerjasama, unsur-unsur tolong-menolong dan hormat menghormati. Di sana unsur-unsur ini memainkan peranan penting supaya kelangsungan perpaduan itu terus dipupuk secara harmoni. Contoh yang paling dekat, Islam, Allah bila menciptakan sesuatu itu, dia akan ciptakan cara berpasang-pasangan. Contoh air. Air itu mempunyai dua unsur, iaitu kalau dalam sains itu H2O, iaitu hidrogen dan oksigen. Mana unsur nak menjadikan air perpaduan sebagai satu air, sekitis air itu adalah unsur hidrogen dan oksigen. Maka di situ wujudnya perpaduan, wujudnya air, kan? Jadi dalam hal ini, tuan, perpaduan ini mestilah dipupuk sejak kecil lagi. Peranan perpaduan ini mesti dimainkan oleh semua orang. Pemimpin, ahli agama, ahli politik, di tempat kerja, bos, ketua, jiran, rumah tangga, komuniti, taman, kampung dan sebagainya, semuanya mempunyai peranan penting supaya dapat mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat, lebih lagi dalam hubungan etnik di Malaysia. Ustaz, seterusnya apakah pendapat Ustaz juga lah berkenaan dengan kemanusiaan dalam agama Islam? Berkaitan dengan isu kemanusiaan ini, sebenarnya manusia ini ialah sifatnya, maksud saya macam ni, kehidupan dunia ini ialah hubungan secara langsung dengan manusia. Maksudnya hidup kat dunia ni memang kita akan berhubung dengan manusia. Kita akan bermuamalat, kita akan berpolitik, kita akan berusaha dengan manusia. Tak ada orang hidup kat dunia ni nak kawan dengan anjing, dengan jin, dengan kucing, dengan binatang, tak ada. Tapi dia berhubung dengan manusia. Jadi hubungan sama manusia ini mempunyai teras ataupun mempunyai satu dasar kesamarataan, iaitu manusia itu dikurniakan kepadanya dengan tiga unsur, iaitu jasmani, rohani dan emosi. Unsur-unsur inilah apabila kita fahami, hormat menghormati, saling mempunyai perasaan kemanusiaan sama itu sendiri, kelangsungan perpaduan hubungan etnik ini akan berlaku secara harmoni. Jadi manusia ini dikurniakan akal, diberikan fikiran, emosi, rohani dan jasmani, perasaan yang sama. Contohnya, kalau kita tengok orang sakit, kadang-kadang kita pun rasa sakit juga kan, sedih kita. Kenapa? Itu manusia. Sifat manusia. Memang dia dilahirkan macam tu, digunakan macam tu. Jadi sifat manusia ni dia ada perasaan. Dia ada perasaan. Kita nak menindas orang, nak zalim orang,
Cuba bayangkan kita pula yang kena. Kita pun masih tak suka kan, tak nak kan. Dia ada perasaan gembira. Seronok. Manusia ni macam tu sifatnya. So yang Ustaz, apakah yang dimasukkan dengan amanah dalam konsep Islam juga? Baik. Dalam agama Islam, amanah ini sebenarnya dia menjadi ukuran benchmark ataupun penanda aras terhadap nilai iman seseorang. Islam memandang berat dan memandang serius terhadap amanah. Amanah. Kerana amanah ini ditekankan sekali lagi menjadi teras, menjadi penanda aras terhadap tanda keimanan seseorang. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, la imana, iman la amanah, kalau tak ada iman, orang yang tak ada amanah pada dirinya. Dan Nabi SAW ini dan juga Nabi-Nabi yang diturunkan, yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, amanah ini menjadi sifat asas terhadap Nabi dan Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Lanjutan daripada itu, amanah ini sebenarnya menjadi satu antara teras-teras yang wajib ada, sepatut ada, kena ada dalam diri setiap orang. Lebih-lebih lagi dalam umat ini semua kita ni berlainan bangsa, berlainan bahasa, berlainan keturunan, latar belakang sosial budaya dan sebagainya. Maka amanah terhadap agama itu, amanah terhadap apa yang telah ditentukan, tetapkan, sudah barang tentu mestilah dipatuhi dan dipenuhi sepenuhnya. Kerana tanpa amanah, kalau wujud Islam, itulah tanda iman seorang itu, muflisnya iman seseorang tu, muflisnya iman seorang tu, tanda akhlak seorang tu boleh kepada amanah, boleh kepercayaan. Sebab itu Nabi SAW, antara yang kita boleh ambil iktibar daripada Nabi SAW ialah Nabi SAW pada usia remaja lagi di tanah Arab itu, Nabi telah pun digelar dengan gelaran Al-Amin, iaitu orang yang boleh dipercayai. Hari ini kalau kita buat analogi sikit, budak-budak kecil kan, remaja ke kita, kalau orang tu hitam dia panggil si hitam, kalau orang tu panjang dia panggil si hitam, si panjang. Kalau orang tu pendek dia panggil pendek, kentot. Kalau orang tu gemuk dia panggil buncit, gerempol, contohnya kan. Tapi Nabi orang panggil Al-Amin, kerana orang yang dipercayai. Maknanya satu gelaran yang mulia kan. Kalau dia usah itu bagus, orang tu boleh dipercayai kan. Cantik dia punya akhlak tu, menggambarkan akhlak seorang yang terpuji, yang yang bagus akhlaknya, iman yang bagus. Jadi itulah dalam konteks agama, amanah ini sangat menjadi teras terhadap ukuran iman seseorang. Okey Ustaz, terima kasih atas semua kita ni Ustaz. So saya berharap dengan apa yang Ustaznya pendapat Ustaz, apa yang Ustaz kemukakan ni dapat membantu saya lah dalam menyiapkan kertas kerja saya ni Ustaz. So saya ucapkan terima kasih Ustaz. Ini record. Record lagi? Không phải kéo mà nó có Bố tầm mình được dạ Đó thì là cái tầm đánh chết rất là luôn.ครับ Để mai bênนี้ก็เวลาฉันผู้เนี่ยที่นั่นตัวทำนะตอนนั้นทำ Mất tiền nền niềm người kia đâu nhưng mà chẳng phải nhưng ngoàiคนไทยตราเราเนี่ยจะว่ายังเขาต้องจ่ายยังมันไม่มีเราngoàiเราอยากเราพวกเป็นได้ชาติเลยที่ว่าไม่เอาเลยแนวทาง คือมันธรรมดาเราก็ต้องธรรมชาตินะครับ มาเมื่อเราได้ออกเมื่อจิตเราได้ออกไปหนอกเมื่อจิตเราหนักสามารถติดจิตเราออกกันท่านนั้นยังไง มันมี ไม่เรา แบบว่าเรามันไม่อะไรนะว่ามันแบบว่ามันมีอะไรเลยที่ว่ามันแบบว่าธรรมดา
จะเป็นอะไรเกิดต้นตามันเป็นแต่มันเท่าเกินไม่ได้มันแบบว่ามันโยกตัวเดียวแบบว่ามันนั้นก็ถ้าว่าเป็นตัวเดียวมันได้รู้ชาติมันเป็นตัวอะไรถ้าคนถ้าเป็นคนนั้นมันไม่ได้เกิดอะไรก็ได้ในสิ่งอาของเราในนี้เราคนเราถึงเมื่อไงเรื่องไงเราถึงสตาร์ทเรา เราจะเกิดเข้าว่าเกิดเป็นเทดีเลยเพราะว่าเก็บวันอะไรเป็นแต่เราจะเสียเวลาอยู่ทำไรเราได้ตั้งลูกในพวกหนึ่งเราต้องเดาว่าเรารวยทั้งนี้ผมเป็นอายุแล้วเกิดไปเป็นชั้นเช่นเราที่ผู้คนได้ดีว่าทำกล้องแต่ไม่ดีกินราชั่วหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ทำเกี่ยวกับสารคุณโภชาเรารวยจริงแต่ว่าพออายุเราสิ้นเราไม่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่เราเป็นม้าเป็นแมวนะครับนั่นที่ว่าเดี๋ยวใส่ตัวเราต้องเสียเวลานั้นไปลบมาวันตาต้องสั้นเพราะบางทีผมมันเริ่มที่ผมรู้เริ่มเรียนแล้วผมรู้จากอย่างปาตมาขายผมเรียนตมาขายว่าที่ซึ่งผมรับงานผมไปเรียนผมในอินเทอร์เน็ตในยูทูบที่เขาคนเป็นปราดีที่เขาเล่าเกี่ยวกับทุกศาสนาผมได้เข้าใจโอ้นะครับในเพจนี้ก็พระเจ้าได้ก็ที่พระเจ้าตรัสเอาว่ามันก็เป็น ไม่ต้องมาขายมันดีเราแรงเรื่องทำมันทำมาขายเรื่องคงดีเราจะไปเล่นคนไม่ดีมันคนมันไม่สูสคือเมื่อเราว่าอะไรว่าเนี่ยแอบอะไรว่าคือมันไม่ได้ของแท้แต่ว่าคำว่าทำมาขายมันแท้แต่ทำมามันแท้เลย ทำมาครับ แท้เลยแต่ว่าโบ้เดี๋ยวปฏิบัติมันเป็นแผ่นเดียวพร้อมทีนี้เราอยากไปเอาไม่ได้ไหม เราที่ทำมาอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนั้นบอกกันตรงๆนะผมก็ไม่ไหวผมแต่ว่าไอ้ทุนมันเล่นไงว่าครับว่าศาสนานี่มันไม่โดยเกิดมันไม่โดยเกิดไอ้คนที่มันทำคนมันไม่ได้ว่าทับนะคนครับคนอย่างนี้คน เป็นเด็กคนทีนี้เกี่ยวกับเรื่องทำบาปอันมันดีใครได้ปฏิบัติมันดีแต่ว่าเราอยากเอาเรื่องของถึงพวกกว้างอย่าไปกว้างเขาถึงคนแรกอย่าไปกว้างเขาถึงคนเรื่องคนพวกเราตีให้ยังมดช่วงแบบไม่ทุกพวกมันไม่ทุก คือไอ้นี่นะเขาถือว่าเป็นของแปลกล้อมเปิดอะไรอย่างเงี้ย ครับไอ้นั่นไม่ทุกผมไม่ชอบของอะไรเนี่ย นั่นแหละ ไม่ชอบของนี่นะ นี่เราปนเลยทำมาได้มีคนมันเป็นปลาอยู่บรรจงแกน่ะปนมาจริงคือแกเล่นชาวบ้านนะปนใจคือเราอยู่นี่กินอยู่ตรงนี้แต่เราก็อยู่ที่คนตรงนี้เขาว่าทำเลยก็ทำบุญทำเลยก็ไม่ได้บุญก็ทำหรือทำอะไรอย่าเราอยู่เลย ไม่ได้ไม่ได้ ไอ้นี่ไอ้โตเราโชคดีคนนี้แต่ว่ากินข้าวพวกคนนี้ทำแต่บุญทำอะไรก็ไม่ได้บุญแล้วแต่เราอยู่อาศัยคนนี้เราหวาคนนี้กินได้เลยอ่ะนี่แหละคนเดียวไม่ฉลาด